Saya rekomen nyanyi. Nyanyi namanya Salmon Pate. Apa? Sama petai? Bukan sama petai, cik. Maaf, maksud saya pate ikan salmon. Osman Kering, pelawak Dikir Barat, Kelantan. Dikir Barat adalah suatu permainan tradisional yang paling digemari oleh masyarakat Melayu di Kelantan. Ianya wujud di kalangan masyarakat biasa di kampung-kampung dan pinggir bandar. Di dalam persembahan Dikir Barat terdapat satu kumpulan yang diketuai oleh seorang tukang karut dan tok juara. Sebut saja mengenai Dikir Barat, terdapat seorang pelakon dan pelawak yang sinonim dengan permainan tradisional ini. Beliau adalah insan yang dikenali dengan panggilan Osman Kering atau nama sebenarnya Allahyarham Osman Kasim. Allahyarham Osman Kasim dilahirkan pada tahun 1954 di Bacok, Kelantan. Beliau yang mula menceburi dalam bidang lakonan secara serius itu telah memasuki pertandingan bakat TV di Radio Television Malaysia RTM pada tahun 1979. Dalam pertandingan tersebut, beliau telah mendapat tempat ketiga. Di awal pembabitannya dalam dunia seni itu, beliau telah menggunakan nama Osman Kasim tetapi kurang dikenali ramai. Asal-usul nama jolokan Osman Kering ini telah diberikan secara spontan oleh pelawak Mek Hapsah ketika mereka mengadakan persembahan pentas pada pertengahan 1980-an. Setelah itu, nama tersebut terus melekat dan membawa tuah kepadanya sehingga kekal digunakan ke akhir hayatnya. Lakonan pertamanya adalah melalui filem Si Jantung Hati pada tahun 1986. Sepanjang penglibatan dalam dunia lakonan, beliau seringkali memegang watak pelakon-pelakon pembantu dan pelakon tambahan. Beliau telah berlakon kira-kira 30 buah filem dan puluhan drama televisyen. Antara filem lakonannya adalah Senario The Movie episod 1, Tentang Bulan, Man Laksa, X-Ray, Soal Hati Mr. Cinderella, Gila-Gila Pengantin dan banyak lagi. New motor 125Z. Haha, masa. No problem. Betul ya? Yes. Filem terakhir lakonannya berjudul Oh Mak Kau, OMK arahan Nurul Ainuddin dan menjalani penggambaran pada Mei 2012 serta ditayangkan pada tahun 2013. Selain berbakat dari segi lakonan, beliau juga merupakan seorang pemain Dikir Barat yang hebat sejak tahun 90-an lagi. Beliau pernah merakamkan sebuah album Dikir Barat Asam Pedas pada tahun 1991 bersama Mek Hapsah dan Yahya Sulong. Wahai Cik Yaya, mari kita maaf saja. Wahai Cik Yaya, mari kita maaf saja. Saya maaf Cik Yaya maafkan saya. Saya maaf Cik Yaya maafkan saya. Maaf punya maaf lama-lama hari pun senja. Maaf punya maaf lama-lama hari pun senja. Mek, lawanya. Nak ke mana ni, Mek? Maghrib ni tak baik. Nak ke mana ni? Mu tak kena padah ke? Beliau dilihat mempunyai semangat kesukanan yang tinggi di mana dia sering dilihat bersama-sama dengan penyokong Dikir Barat Kelantan, memberikan sokongan dan semangat kepada pasukan negeri itu dalam sebarang acara perlawanan bola sepak. Gaya dan sifatnya sebagai seorang pelawak itu tidak pernah jemu menghiburkan orang lain, hingga kan pernah suatu ketika dahulu ketika perlawanan bola sepak Kelantan melawan Selangor di Stadium Shah Alam. Beliau telah membakar asap kemenyan sebagai gimik di hadapan penyokong bola sepak. Tujuannya tidak lain tidak bukan hanyalah sebagai hiburan dan mahu memeriahkan suasana perlawanan ketika itu.
Beliau yang meminati sukan bola sepak itu pernah menjadi jurulatih di kampungnya selama 3 tahun dan dianugerahi jurulatih terbaik di kampungnya. Antara pemain bola sepak Kelantan yang diminatinya adalah Nur Syahrul Idlan bin Talaha atau dikenali sebagai Mat Yo. Menurut laporan wartawan Nur Hafizah Musa dalam Akhbar Sinar Harian yang bertarikh 19 Julai 2008, meskipun sudah berusia 55 tahun, namun Osman Kering masih aktif menerima undangan sebagai pengacara dan pelakon drama. Malah, wajahnya juga seringkali menghiasi iklan komersial di media cetak maupun elektronik. Beliau yang terkenal dengan watak komedinya dalam bidang lakonan itu menyatakan, lawak ialah kebolehannya semula jadi yang Tuhan berikan kepada saya. Saya akan terus berlawak selagi termampu. Namun, saya tidak suka lawak yang memperbodohkan orang. Malah, saya sentiasa menyampaikan mesej yang berguna ketika berlawak di pentas. Baginya, berlawak sambil menyampaikan mesej berguna tidak sukar. Petuanya adalah kita harus bergaul dengan orang ramai tanpa mengira status dan kedudukan, dan daripada situ kita akan mendapat input yang baik. Katanya ketika menjadi pengacara untuk pertandingan permainan rakyat sempena dengan Pesta Convocation Universiti Malaysia Terengganu UMT. Apa awak nak buat ni? Jangan apa-apa ke saya. Saya masih tuna lagi. Selain itu, beliau turut menyatakan sebagai seorang pelawak, kita perlu banyak membaca untuk mengetahui isu semasa bagi menyampaikan mesej yang berguna kepada penonton. Dalam persembahan lawak juga tidak boleh menyelitkan perkara yang sensitif walaupun sekadar untuk menghibur, katanya. Meskipun banyak kemunculan pelakon dan pelawak seperti cendawan tumbuh selepas hujan, dia tidak merasa bimbang kerana pertambahan bilangan ini akan dapat memeriahkan lagi dunia seni lawak negara. Baginya, bukan mudah untuk membuatkan orang ketawa dan lawak yang kita persembahkan. Orang ramai mahu ketawa bukan kerana dipersendakan tetapi kerana sesuatu yang lucu, ujarnya. Tok Momo yakin Tok Momo boleh mengalau jemalang-jemalang tu semua? Apa pula tak yakinnya? Saya dah biasa takkan hantu-hantu ni. Hantu jelangkung, hantu bungku, hantu pari. Dia berpuluh lori saya takkan hantu-hantu ni. Apa ni takutkannya? Tunggu! Tok Momo? Tok Momo takut ke? Dia bergurau je tu. Ya! Oh, kau cabar aku ya? Engkau belum tahu aku siapa? Ya! Osman Kering telah meninggal dunia pada 29 Jun 2012 di usia 58 tahun. Allahyarham Osman Kasim meninggal dunia di HUKM Ceras kira-kira pukul 3.45 petang selepas koma sejak 11 Jun lalu akibat kegagalan fungsi otak. Allahyarham meninggal dunia di sisi isterinya Cik Nur Hayati, Cik Omar dan juga anak-anak. Menurut laporan M-Star, anak ketiga Allahyarham iaitu Nur Ain berkata, dia sekeluarga berasa lega apabila hasrat terakhir Allahyarham untuk meninggal dunia di pangkuan isterinya Cik Nur Hayati, Cik Omar 48 termakbul. Menurut Nur Ain 25, dia sekeluarga menerima berita kematian itu dengan redha dan tenang kerana sudah bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan sejak bapaknya koma selepas mengalami batuk berdarah di rumah mereka di Bandar Sri Permaisuri Ceras. Kami redha dan tenang menerima kematian ayah kerana sudah bersiap sedia sejak dia koma lagi. Namun sebelum dia koma, ayah sempat berpesan dia mahu meninggal dunia di pangkuan ibu. Kebetulan pada hari tersebut ayah rebah di pangkuan ibu dan terus koma selepas itu. Pada hari ini, Jumaat, ayah meninggal dunia di sisi ibu dan kami anak beranak. Ditanya mengenai kenangan dan pesanan terakhir Allahyarham sebelum koma, Nur Ain berkata ayahnya begitu sinonim dengan keletah suka bergurau bersama anak-anak.
Tiada apa-apa yang dapat kami berkongsi dengan ayah pada saat-saat terakhir hayatnya kerana dia sudah berada dalam keadaan koma. Cuma sebelum koma, ayah pernah berpesan kepada anak-anaknya agar menjaga ibu dengan baik. Malah dia juga pernah bercakap kepada saya sama ada dia berpeluang untuk melihat cucu keempatnya yang sedang saya kandungkan pada waktu ini. Ayah akan terus diingati kerana sikapnya yang suka bergurau senda dan mengusik anak-anak kongsinya. Selain itu, menurut anak keempatnya Nur Hidayah Osman berkata, sebelum menghembuskan nafas terakhir, arwah bapaknya ada berpesan agar menjaga ibu mereka dengan baik. Selain sering memberitahu bermimpikan rakan artisnya yang telah meninggal dunia. Ayah ada memberitahu, dia kata dia pernah bermimpi berjumpa Allahyarham M. Rajoli dan Zami Ismail dan mereka berbual sekali. Sebelum meninggal dunia, ayah sering bermanja dengan kami dan berbual-bual. Katanya, beliau tidak menduga gurauan bapaknya sebelum ini merupakan kali yang terakhir sebelum menghembuskan nafas terakhir. Sementara itu, penyanyi Siti Nurdiana Alias atau dikenali dengan nama Nana berkata, beliau mengenali Osman sebagai seorang pelawak yang sangat sporting. Sepanjang Nana kenal dia banyak beri tunjuk ajar pada Nana dan Nana pun rapat dengan keluarganya. Nana rasa arwah seorang yang suka dicari ganti. Katanya yang ditemui di kediaman Allahyarham di Bandar Seri Permaisuri. Jenazah Allahyarham disembahyangkan di Masjid Al-Najihin, Taman Tasik Permaisuri Ceras dan selamat disemadikan di tanah perkuburan Islam Bukit Tandang selepas solat maghrib. Semoga roh Allahyarham Osman Kasim ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh.